Seramai 187,000 pekebun kecil getah seluruh negara yang berdaftar dengan Risda telah menerima bayaran pertama bantuan musim tengkujuh BMT sebanyak RM300. Pengurusi Risda Datuk Muhammad Salim Muhammad Syarif berkata ia adalah sebahagian daripada jumlah keseluruhan 274,000 penerima BMT. Bayaran keseluruhan yang bakal diterima ialah RM600 seorang. Kelayakan diberi kepada pekebun kecil dan penoreh getah yang mengusahakan keseluruhan tanah tidak melebihi 2.5 hektar. Setakat 15 Disember, RM56 juta telah dibelanjakan bagi bayaran pertama manakala bakinya akan dilaksana Januari ini. Baru-baru ini kita telah pun mengumumkan bantuan musim tengkujuh seramai 274,000 yang dapat manfaat daripada pemberian bantuan musim tengkujuh, iaitu bulan Disember ni kita bayar RM300. Setakat 15 Disember ini sebanyak 56 juta telah pun kita belanjakan dan dapat manfaat kepada 187 pekebun kecil. Beliau menyatakannya pada Majlis Kasihi Pekebun Kecil dan Penyampaian Zakat Risda di Jempol. 44 orang asli menerima bantuan zakat melalui Yayasan Risda berjumlah RM11,000. Hari ini saya dapat racun, dapat baja dan dapat pam racun, pengalak getah dan bantuan dari Risda. Terima kasihlah. Dan kita bersyukur juga kepada Tuhan kerana Risda ni mentadbir dan menjaga pekebun-pekebun kecil Malaysia. Tak kira daripada Jempol ke, ataupun negeri ke, ataupun satu Malaysia. Sekarang hasil hutan kita pun dah berkurangan. Nama syarikat terlibat kartel daging haram akan didedahkan selepas proses pendakwaan minggu depan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosol Wahid berkata, buat masa ini nama beserta jenama produk daripada syarikat terbabit belum boleh didedahkan. Daging sebenarnya saya dibahkan minggu depan akan dibawa ke mahkamah. Jadi bila di mahkamah kita boleh rilis nama syarikat tersebut. Di setakat ni kita nak rilis, tapi penasihat undang-undang menasihatkan supaya jangan dulu sebab benda ni dalam siasatan dan dalam takut mengganggu penyiasatan. Jadi once dia dah bawa ke mahkamah maka kita akan disiarkan. Beliau memaklumkannya selepas melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kampung Menerong, Ajil, Hulu Terengganu. Media sebelum ini membongkar taktik jahat kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging berkenaan menggunakan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh negara dalam serbuan di sebuah gudang di Senai. Program SIC Mini GP Zulfahmi Khairuddin memaklumkan kejohanan SIC Mini GP 2020 dipendekkan daripada 5 kepada 4 pusingan. Menurut Zulfahmi, keputusan itu terpaksa dibuat bagi menghabiskan musim ini dengan segera. Tambah bekas pelumba negara itu, 2 pusingan berkenaan dijalankan serentak pada hari ini dan esok di litar kad antarabangsa Sepang SIKC dan beliau menjangkakan saingan minggu bakal berlangsung sengit. Kalau kita ikutkan daripada rider punya side, of course mereka sangat penat dengan 4 perlumbaan, tapi kita dah well prepare. Kita dah sediakan 6 hari of training sebelum datang ke event ni dan mereka tahu what kind of race diorang akan hadapi. Untuk race 1 semua dapat habiskan perlumbaan dengan baik, tak ada crash, dan ada yang crash bangun balik continue race. So I'm very proud of all the riders yang perform pada hari ini. Kejohanan SIC Mini GP 2020 menampilkan 2 kategori iaitu Mini GP 110cc dan 160cc dengan juara bakal meraih slot automatik berlumba di Idemitsu Asia Talent Cup ATC musim depan. Sarawak, jalan lapuk menuju ke Ulu Tinjar dilaporkan terputus hubungan awal pagi tadi. Kejadian berlaku akibat tanah runtuh melibatkan tebing jalan Redwood Plantation berdekatan Simpang Lapuk.
Rumah panjang yang terjejas dan terputus hubungan ialah Rumah John, Long Tuyut, Rumah Joben dan Rumah Jarau di Long Tabing, Rumah Long Teran Kanan, Rumah Long Jegan, Rumah Long Takong, Rumah Long Tisam, Rumah Apau Gun dan Rumah Long Aya. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datu Dr. Pengbuang Manggil yang juga Adun Marudi telah memaklumkan Jawatankuasa Bencana Daerah Beluru berhubung kejadian tersebut. Jabatan Kejeraya ke lokasi kejadian bagi memeriksa kawasan berkenaan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung dari Terengganu hari ini kami bawakan mengenai aktiviti sampingan yang dijalankan semasa musim tengkujuh oleh kumpulan wanita nelayan Marang atau lebih dikenali sebagai KUNITA. Dan sebagaimana yang sedia maklum, musim tengkujuh antara bulan November hingga Mac setiap tahun, pendapatan nelayan terjejas, ekoran tidak boleh turun ke laut sebagaimana kebiasaannya. Dan menyedari hakikat itu, KUNITA Marang mengambil inisiatif dengan menjalankan aktiviti sampingan seperti menghasilkan makanan sejuk beku Crispy Selayang bersama dengan kerjasama LKIM dan Yayasan Diraja Sultan Mizan. Untuk perinciannya bersama saya ialah pengerusi KUNITA Marang, Puan Zuriah Yusof. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan Crispy Selayang ni? Okey, mula-mulanya kita ni sebagai isteri nelayan, jadi bila kita dah memang tak ada kerja kan nak buat musim-musim ni, kita dihantar kursus oleh Yayasan Diraja Sultan Mizan dan LKMA untuk membuat produk yang boleh kita kata boleh membantu menaikkan ekonomi kita yang isteri nelayan ni lah. Lepas tu bila kita dah pergi kursus, kita dapati ikan selayang ni ada potensi untuk buat satu makanan yang kita yang lain daripada yang lain. Lepas tu jadi kita kursus di situ ada 2-3 jenis, tapi kita tekan pada crispy selayang lah. Jadi bila kita lepas tu kita tengok dalam hyperunci apa kan, benda tu memang tak ada lagi lah. Jadi kita rasa benda tu boleh diketengahkan lagi, boleh dipasarkan lagi lebih luas. Jadi kita pun mula buat produk crispy selayang ni lah. Jadi kalau dianggarkan setiap bulan berapa pack yang dihasilkan oleh KUNITA Marang? Okey, kita dapat hasilkan dalam 300-400 pack, seperti 300 hingga 400 pack setiap bulan. Itu pun bergantung pada, kalau biasa lebih pun ada pesanan, ada kan, ada orang nak lagi kita buat lagi. Itu kena sikit lah tu kalau 300-400 tu. Sebab memang barang ni memang orang baru tahu, jadi kita dalam peringkat promosi kan. Jadi orang baru tahu, kiranya orang makan pun okey. Dari segi bekalan ikan pula macam mana? Ikan ni kita dapat daripada Dungun, sebab kita sini dekat dengan Dungun. Kita dapat ada macam kita pergi pasar, ada kilang kat ikan. Jadi kita dapat situ, kita pergi. Kini sebab ikan layan pun dia sentiasa ada, dia tak ada musim, dia sentiasa ada. Jadi kita mudah nak dapat bekalan tu di Dungun lah. Kita pun ada di PNK Marang pun ada, kita ambil. Tengok pada bekalan tu lah, kat mana banyak kita ambil situ. Dari segi pasaran, mungkin pasaran tempatan atau macam mana? Buat masa sekarang ni kita masih dalam pasaran tempatan. Kemungkinan lah mana kita akan ke depan lagi lah, tapi memang untuk sekarang ni memang kita masih di Terengganu lagi lah, dan kita akan cuba masuk ke hyperunci untuk melihat macam mana potensi dia. Tapi memang dah ada kerjasama daripada hyperunci untuk dia nak pasarkan produk kita lah, crispy selayang ni. Mungkin Puan Zuriah boleh kongsikan perancangan masa depan produk ni. Untuk masa depan, saya ingat produk ni kita akan keluar lagi ke pasaran luar, mungkin dalam Malaysia, ke hyperunci yang besar-besar lagi. Saya rasa potensinya amat luas lah untuk crispy selayang ni, sebab dia satu produk yang kita yang monopoli, yang terawal lah, kita belum ada lagi kan di sini kan. Terima kasih Puan. Okey, sejak aktiviti ini dipergiat tahun ini, ia mampu menjana pendapatan sampingan kepada kumpulan nelayan di kawasan Mercang Marang ini. Sekian dulu cerita pagi dari saya. Kembali kepada rakan tugas di studio. Silakan.